Hai, kembali ke Kuatir Little Channel. Hari ni kita nak bercakap tentang satu topik yang tengah panas guys. Yang mana Hafiz Syahrin, pelumba negara kita, telah terlibat dalam satu kemalangan yang agak serius, yang begitu dramatik, yang telah menjadi perbualan di seluruh dunia, khususnya dalam sukan pemotoran dua roda. Hafiz Syahrin telah mengalami kecelakaan di kejohanan Grand Prix motosikal di Austria. So, tanpa membuang masa, kita bagi laluan dulu untuk bapa ini guys. Okey, seperti tajuk yang korang tengok, hari ni kita nak bercakap ataupun kita nak bincang tentang kronologi bagaimana boleh berlakunya kemalangan Hafiz Syahrin dengan Inia Bastianini, yang mana telah berlaku pertembungan di pusingan yang kedua. Walaupun baru bermula, tetapi bagaimanakah kemalangan ni boleh berlaku guys. Walaupun kita tengok di jalan lurus, tetapi hampir-hampir semua pelumba langgar motosikal Inia Bastianini. Inia Bastianini ni guys, kalau kita tengok secara general dia telah sertai kejohanan Moto3 pada tahun 2014, dan pada tahun 2019 beliau telah berubah ke jentera Moto2. Dan kita tengok history dia daripada tahun 2014, 15, 16, 17, 18, beliau dah cukup pengalaman lebih daripada 5 tahun memandu jentera lumba yang begitu, orang cakap apa, laju, begitu kompleks untuk dipandu dan sebagainya. So masa yang beliau ambil 5 tahun ni, kita dah boleh pastikan yang beliau adalah seorang pelumba profesional yang mempunyai banyak pengalaman tentang mengendalikan jentera yang begitu, kita cakap, laju di dunia guys. Tetapi bila dia pindah ke Moto2 pada tahun 2019 dan sekarang bersama dengan pasukan E-Trans Racing Team pada tahun 2020, beliau dah cukup pengalaman selama 2 tahun memandu jentera Moto2. Tapi bagaimanakah boleh berlakunya kemalangan ini? Okey, yang pertama kita tengok dari segi pengalaman. Kita dah tahu pelumba ni, Inia Bastianini ni mempunyai cukup pengalaman untuk mengendalikan jentera yang begitu laju dan begitu hebat di dunia. Dan bila berlaku kemalangan ni guys, kita boleh rumuskan kemalangan boleh berlaku bermacam-macam. Dan Inia Bastianini kali ni, kemalangan yang berlaku terhadap motosikal dia adalah the loss ataupun the losing tayar hadapan motosikal dia, dan seterusnya membawa dia kepada high side dan dia jatuh. Dan kalau kita tengok corner tu sebenarnya tidaklah begitu tricky corner tu, tapi mungkin pada selekoh tu begitu banyak rider yang masuk, boleh mengakibatkan Inia Bastianini telah overlean dan akhirnya beliau terkenalah high side dan jatuh di tengah-tengah jalan. Dan paling bahaya dia guys, bila kita cakap high side yang dia berlaku ni, dia jatuh di tengah jalan, semua exit corner dalam keadaan yang begitu laju yang bukan main laju lah. Tambah-tambah lagi bila semua baru di lap yang kedua, masih rapat lagi guys. Kalau kita tengok, kalau lap dah ke lap ke 10, ke 15, dan mungkin ada gap antara rider, antara satu sama lain. Tetapi bila race baru bermula, semua tidak begitu gap lagi, semua masih rapat. Itulah yang menjadi punca macam mana Hafiz Syahrin boleh terlibat dalam kemalangan kali ini guys. Okey, bila kita cakap tentang kemalangan, tadi kita dah tengok Inia Bastianini dah cukup pengalaman dalam mengendalikan jentera-jentera liar dalam MotoGP. Adakah Hafiz Syahrin tidak mempunyai pengalaman? So kalau kita tengok history ataupun sejarah Hafiz Syahrin pernah menaiki podium masa memandu jentera Moto2 dan akhirnya dipinang oleh Yamaha Tech 3 pada 2018. Dan pada 2019 Hafiz Syahrin sekali lagi telah diberi peluang untuk memandu jentera KTM. Namun pada tahun 2019 performance Hafiz Syahrin tidaklah begitu baik dengan jentera yang tidak begitu sesuai dengan dia. Jadi beliau telah diturunkan balik ke jentera Moto2. Dan kalau kita tengok sejarah Hafiz Syahrin juga, beliau sudah begitu lama dalam industri pemotoran. Beliau dah biasa dengan jentera yang begitu laju di dunia, iaitu kategori MotoGP. Dan bila dia turun ke Moto2, tidak mustahil beliau dapat mengendalikan jentera dengan baik. Tetapi bagaimanakah
boleh juga berlaku kemalangan ini. So, semuanya kita kupas selepas ini guys. Front tire ataupun tayar hadapan, beliau telah kena high side dan jatuh di tengah jalan. Semua pelumba-pelumba dapat mengelak Enea Bastianini, dapat mengelak, dan ada 2 atau 3 biji motosikal juga terbabas dan crash di tepi. Dan bila kita tengok kenapa Hafiz Syarin accident guys, kenapa Hafiz Syarin, kenapa tidak pelumba lain? Bila kita tengok rakaman race di Austria ni guys, Hafiz Syarin tengah slipstream ataupun dia tengah cucuk angin pelumba di hadapan dia. Bila exit daripada corner, Hafiz Syarin kita tengok dia tengah tunduk rapat dan tengah cucuk motosikal di hadapan dalam keadaan yang begitu orang cakap full gas ataupun full throttle. Dia keluar corner, dia full throttle, dia tunduk rapat, dan bila dia tengok rider di hadapan dia telah ke kiri masa tu, secara tak langsung, kebiasaannya bila kita tengah cucuk angin lah kita cakap kan, kalau rider yang lari ke kiri, kita akan terus buka ke kanan untuk potong ataupun overtake pelumba di hadapan. So masa itulah, ketika itulah Hafiz Syarin baru tersedar yang mana motor Enea Bastianini telah berada di hadapan dia. Bila dia panggung saja guys, dia tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Justru Hafiz Syarin terus berlanggar. Bila Hafiz Syarin keluar saja ke kanan, dia tengoklah Enea Bastianini punya motosikal dah memang terdampak di tengah jalan. So Hafiz Syarin memang dalam keadaan yang begitu laju, tak dapat mengelak guys. Beliau terus melanggar motosikal Enea Bastianini. Dan apa yang jadi? Beliau telah terbang begitu tinggi, melambung dan akhirnya jatuh terseret begitu jauh. So Hafiz Syarin masa itu telah pengsan dan tidak sedarkan diri. Yang mana kejadian tu berlaku telah menggemparkan seluruh rakyat Malaysia apabila pengacara tak dapat memastikan lagi, tetapi diorang dah bagi hint kemungkinan Hafiz Syarin yang telah melanggar motosikal Enea Bastianini. So kita pun agak terkejut, dan keadaan pelanggaran tu kita dapat lihat pelanggaran yang agak serius, yang mana motosikal Enea Bastianini dan juga Hafiz Syarin terbelah dua guys. Bayangkan tengok macam mana keadaan dia begitu laju. So masa tu pun sebenarnya kita pun terus berdoa agar rider kesayangan kita Hafiz Syarin tak berlakulah benda-benda yang serius. Tetapi bila tengok dia orang stop, ambulans masuk dan sebagainya, memang semua rakyat Malaysia, bila abang scroll Facebook, scroll Instagram, semua pray to Hafiz Syarin. Semua rakyat Malaysia mendoakan kesejahteraan, keselamatan untuk beliau. So selepas tu beliau pun telah dibawa ke hospital berdekatan Austria dan mendapatkan rawatan. Dan kemudian kita dapat berita yang mana Hafiz Syarin tidak mengalami kecederaan yang serius, alhamdulillah. Okey, dan teammate dia telah melawat dia dan dapatkan sedikit footage. So abang akan share footage ni dengan korang. Oh, aquí estamos, todo bien. Bien. Jejeje, olé. Bien. So bukan saja teammate dia dan kru dan tim pasukan Aspar, tetapi Datuk Razlan daripada Petronas Racing Team juga telah pergi menziarahi Hafiz Syarin. Inilah semangat kesukanan, semangat yang ada pada setiap ahli-ahli sukan. So selepas pada tu Hafiz Syarin juga telah membuat naik satu video yang mana mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang mendoakan kesihatan dan kesejahteraan beliau. So kita tengok video ni guys. Hi, Assalamualaikum guys. I would like to thanks to everybody that wish me speedy recovery and support me and pray for me. So thank you guys. Pun terima kasih kepada semua fan di Malaysia doakan saya supaya cepat sembuh. Hati-hati di Malaysia yang wish kepada saya, and apapun terima kasih and thank you to my family. Terus doa untuk saya semua cepat sembuh. And sekarang ni saya jalan support by tongkat sebab bahagian bawah saya masih tak ada power untuk diri dengan kaki sendiri. So saya terpaksa pakai tongkat. And insyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk recovery pada minggu ni.
sebanyak mungkin saya boleh bawa motor. Dan apapun, terima kasih. Doakan saya. So itulah guys, serba sedikit kronologi bagaimana kemalangan yang boleh berlaku kepada pelumba negara kita, Hafiz Syahrin. So apapun, abang, tim QLC dan semua rakyat Malaysia mengharapkan Hafiz Syahrin kembali sihat seperti sedia kala, fit seperti sedia kala, dan next race full gas balik Hafiz Syahrin. You can do it, you can do it better. Kita percaya pelumba kita mempunyai pengalaman yang cukup untuk bersaing dalam kategori Moto2. So apapun, abang rasa kronologi ni adalah pandangan peribadi abang. Okey guys, itulah serba sedikit tentang kronologi bagaimananya Hafiz Syahrin terlibat dalam kemalangan di Grand Prix Australia. So abang rasa video abang sampai di sini saja. Korang yang baru singgah kat channel ni, abang nak ajak korang sekali lagi untuk subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng. Dan follow abang di semua sosial media, di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Abang akan letakkan link nanti di bawah. So apa pun guys, sampai jumpa lagi di lain video. Dan kalau korang rasa korang enjoy dengan video ni, please consider to subscribe. Assalamualaikum, Kuatalita Channel. Bye guys.